poin yang akan di-share kepada anda selepas webinar pada malam ini. Okey. Okey, sebelum kita masuk topik untuk hari ini, saya akan mengingatkan beberapa perkara penting untuk memastikan sesi kita pada malam ini berjalan lancar. Sila pastikan mikrofon anda dalam keadaan unmute semasa pembentangan dan video anda dimatikan untuk memberikan perhatian kepada speaker selepas ini. Jika anda menghadapi sebarang masalah IT, sila hubungi Muzaidin di talian nombor telefon yang dinyatakan di dalam slide 014-654-6240. Webinar ini akan berjalan selama 1 jam 15 minit, 1 jam untuk perbentangan dan diikuti dengan sesi soal jawab pada akhir webinar ini selama 15 minit selepas perbentangan. Jika anda mempunyai sebarang komen ataupun soalan, anda boleh memilih untuk bertanya kepada mereka semasa sesi soal jawab pada akhir keseluruhan pembentangan, atau anda juga boleh menyiarkannya ke ruangan chat ataupun kotak sembang di chat sebelah ni semasa tuan-tuan puan-puan mengikuti webinar pada petang ini. Okey, tanpa lengah masa lagi, saya memperkenalkan speaker kita pada malam ini. Dia adalah Cik Muhammad Yusriman Aiman, Cik Mat Yusof. Dia merupakan peserta hygiene promotion emergency dalam basic, work basic dan juga search punya training. Dan beliau juga pernah menyertai pelatihan di peringkat Asia untuk WASH dan juga hygiene promotion. Dan beliau juga pernah terlibat secara langsung dalam projek draft di Kelantan dan Terengganu. Dan tanpa lengah masa lagi, saya menyerahkan webinar pada malam ini kepada sahabat saya, Cik Yusriman Aiman, Cik Mat Yusof, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera semuanya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya tak perlulah memperkenalkan diri saya sebab sahabat saya Encik Alif Arfan telah pun memperkenalkan. So kita terus kepada topik ni lah. Okey, next. Okey, pada webinar pada malam ini kita akan belajar apa itu hygiene promotion, kenapa kita lakukan hygiene promotion dan juga bagaimana caranya untuk kita lakukan hygiene promotion in emergencies ini. Okey, next. Sebelum kita lebih mengetahui dengan lebih dalam lagi pasal hygiene promotion in emergencies ini, saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang mana pernah join program hygiene promotion ataupun terlibat secara langsung ataupun tak langsung, saya minta tuan-tuan dan puan-puan kongsikan sedikit pengalaman dalam HP dan dalam program-program berkaitan dengan hygiene promotion ni dalam chat box. Okey. Boleh, kalau siapa-siapa ada pengalaman dalam program hygiene promotion ni, bolehlah berkongsi sedikit pengalaman tuan-tuan dan puan-puan dalam hygiene promotion punya aktiviti ni dalam chat box di sebelah. Kita tunggu dulu tengok ada ke tak. Boleh cerita macam mana pengalaman first time ke buat hygiene promotion dekat komuniti, dekat orang kampung, dekat sekolah-sekolah ke, dekat kanak-kanak macam tu. Okay, during COVID-19, main topik hygiene promotion. Betul. COVID tu pun memainkan peranan jugalah hygiene promotion ni. Okay, ada lagi ke? Thank you, Encik Harbans. Pengalaman saya dalam hygiene promotion ini
ialah ianya menggunakan bahan dan peralatan yang sedia ada yang lebih bersifat pantas dan efisien. Okey, thank you Muhammad Fikri. Okey, daripada Cik Dion baru sahaja pagi tadi buat apa tu Cik Dion? Boleh ceritakan sikit tak? Apa yang dibuat dia? Aktiviti apa yang dilakukan? Mungkin Cik Dion kita ni tengah typing lagi. Fokus kepada hand washing, Clojem dan info berkenaan denggi. Betul. Betul Cik Dion. Okey. Terima kasih yang mana telah memberikan pengalaman, telah share pengalaman tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan HP ni. Okey, pengalaman tuan-tuan dan puan-puan amat dihargailah. Okey. Tak apa yang nak komen tu teruskan komen. Tak apa, saya baca juga nanti. Okey, next. Okey. Apa itu hygiene promotion in emergencies? Okey, hygiene promotion in emergencies ni merupakan satu pendekatan yang terancang yang disampaikan oleh kaki tangan dan juga sukarelawan RCRC. RCRC iaitu Red Cross and Red Crescent untuk membolehkan orang ramai mengambil tindakan bagi mencegah penyakit yang berkaitan dengan air. Waterborne disease, lebih kurang macam tu. Sanitasi dan kebersihan dengan melibatkan penduduk yang terjejas, pengetahuan dan sumber mereka, dan memaksimumkan penggunaan dan manfaat kemudahan dan alatan air dan juga sanitasi. Okey, gambar dekat bawah tu, yang 3 keping gambar tu merupakan antara aktiviti yang dilakukanlah semasa hygiene promotion. Okey, yang sebelah kanan tu pula, IFRC WASH Guidelines for Hygiene Promotion in Emergency Operations. Okey, itu merupakan satu guideline untuk hygiene promotion. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak tahu lebih lanjut, boleh search, type je IFRC WASH Guidelines for Hygiene Promotion in Emergency Operations. Nanti dia akan keluarlah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca secara online ataupun download. Okay, next. Okey. Di sini ada 3 keutamaan dalam HP. Okey. Iaitu menukarkan perilaku yang berisiko kepada perilaku yang baik. Okey. Ini merupakan 3 keutamaan dalam HP, iaitu unsafe excreta disposal, iaitu pembuangan najis yang tak selamat. Itu merupakan satu risky behavior lah. Okey, pembuangan sisa najis yang tak selamat ni dia macam apabila kita membuang sisa najis ni di tempat yang tak sepatutnya. Seperti macam dalam semak samun, ataupun ada juga kes yang pembuangan sisa najis ni di tepi sungai, di dalam sungai ada juga. Itu merupakan contoh perilaku yang berisiko lah. Berisiko kepada diri dan juga orang lain. Okey, seterusnya, ini memang biasanya kita akan buat. Tak kira lah tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri pun kadang-kadang memang akan buat. Iaitu tidak membasuh tangan menggunakan sabun. Yang ni memang dah jadi habit lah orang cakap. Tapi sedar tak sedar ni merupakan satu tingkah laku yang berisiko jugalah. Kita basuh tangan menggunakan air sahaja, tidak menggunakan sabun. Okey, yang ketiga, pengendalian air yang tidak selamat. Pengendalian air yang tidak selamat ni dia macam kita simpan air dalam bekas. Betul, simpan air dalam bekas, tapi bekas yang kotor. Ataupun kita simpan dalam bekas elok cantik, tak kotor, tapi kita tak tutup. Bila kita tak tutup, boleh mengundang kepada lebih kurang macam habuk ataupun nyamuk bertelur, boleh berisiko kepada penyakit denggi lah. Okey, jadi kita nak tukarkan
perilaku-perilaku yang berisiko ni kepada perilaku yang sihat. Okey, untuk unsafe excreta disposal ni kita nak tukar daripada tidak selamat kepada selamat, iaitu kita membuang sisa najis ni di tempat yang sepatutnya, iaitu di dalam tandas. Okey, yang kedua, kita nak membiasakan daripada tidak membasuh tangan menggunakan sabun kepada selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air, bukan sabun semata-mata. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kena menggunakan air juga. Okey, yang ketiga, last sekali, unsafe handling of water, pengendalian air yang tidak selamat. Kita nak tukar kepada pengendalian air yang selamat supaya dapat mengurangkan risiko pencemaran dalam air minuman lah bagi isi rumah. Okey, next. Okey, kenapa kita kena lakukan hygiene promotion? Okey, yang pertama. Next. Okey, yang pertama supaya kita dapat menggunakan fasiliti secara optimum. Kita pastikan penggunaan fasiliti ni kita gunakan secara betul lah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam gambar slide yang sebelah tu, cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan dengan teliti apa yang tak kena dalam gambar tu. Cuba komen dalam chat box, boleh juga. Okey, tak apa. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan dalam slide ni, tandas rosak. Okey, betul. Tandas rosak. Lepas tu cuba tengok ada lembaga hitam dekat situ. Ada kambing. Tak tahulah seekor ke 2 ekor kena guna kambing. Betul. Ada kambing kat dalam tandas yang tak sepatutnya. Tak ada pintu. Betul. Lepas tu luas ke sempit? Tak ada tong sampah. Betul juga. Luas ke sempit? Mesti sempit kan? Tidak memberikan keselesaan. Tiada privacy. Betul juga. Sebab tak ada pintu, so tak ada privacy. Sebab tu saya cakap tadi, pastikan fasiliti ini digunakan secara betul. Di laluan berjalan, tiada air, semua betul. Tak ada paip air, betul semua tu. Thank you tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di mana saya tadi? Okey, kita pastikan fasiliti ini digunakan secara betul. Adakah tandas merupakan tempat untuk haiwan? Mestinya taklah kan? Jadi lepas tu pintu pun tak ada. Ruangan sempit. Tak ada air sumber air pun tak ada. Mungkinlah kita tak nampak, tak tahu dah tu. Okey, jadi penting juga untuk kita berbincang dengan pengguna ataupun orang kampung untuk membaik pulih reka bentuk fasiliti ni macam tandas. Okey, kita pergi berbincang dengan orang kampung, cakaplah kita bagi cadangan, kena buat tandas, kena buat pintu untuk tandas. Lepas tu jangan bagi binatang masuk. Okey, itu satu. Okey, sebab yang kedua adalah untuk menggalakkan penglibatan. Okey, bila mana kita buat program hygiene promotion ni, kita akan secara tak langsung kita akan engage dengan komuniti. Kita akan bersama-sama dengan komuniti. Jadi kita boleh dapatkan feedback daripada komuniti jugalah, penduduk kampung biasanya. Bila kita berbincang, kita gunakan komunikasi dua hala. Okay, kita tanya pendapat diorang, kita tanya pendapat orang kampung, lepas tu kita dengar pendapat orang kampung tersebut. Kita bagi pendapat dan kita dengar pendapat mereka. Sebab biasanya orang kampung ni, mereka lagi faham lah. Mereka lagi faham berkaitan dengan masalah di tempat mereka tersebut. Okay, next. Okey, yang ketiga adalah kerana hygiene promotion ni berkait rapat dengan status kesihatan. Okey, kalau tengok dalam slide dekat sebelah tu, boleh nampak dia
penduduk lah, lebih kurang penduduk mengambil air di dalam sumber air yang bagi tuan-tuan dan puan-puan bersih ataupun tercemar. Mestinya tercemar lah kan. Okey, bila kita menggunakan air yang tercemar ataupun yang paling senang sekali lah, cuba tuan-tuan dan puan-puan fikirkan, bila kita makan tanpa kita membasuh tangan, mencuci tangan terlebih dahulu, itu semestinya akan mengundang kepada penyakit diarrhea, kan? Okey, jadi dengan hygiene promotion ni kita secara tak langsung dapat mengurangkan risiko penyakit tersebut. Paling-paling kurang dalam 50% kita dapat mengurangkan risiko penyakit diarrhea daripada berlaku. Okey, yang last sekali kita dapat memudahkan untuk perubahan tingkah laku. Kita dapat memudahkan perubahan tingkah laku dalam komuniti masyarakat. Okey, kita membina pengetahuan tempatan bila kita engage dengan komuniti ni, secara tak langsung kita dapat membina pengetahuan tempatan berkaitan dengan apa masalah yang berlaku dekat kampung tersebut, dan secara tak langsung kita dapat mereka alat komunikasi yang sesuai untuk membantu mengurangkan masalah di tempat mereka tersebut. Okay, next. Okay, saya ada soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dapatkah perubahan tingkah laku ni berlaku secara cepat? Okay, boleh komen dalam chat box. Boleh. Okay. Pastinya tidak. Okay. Tidak. Okay. Lagi ke? Tak. Tak. Boleh. Okey, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya terima semua soalan, semua jawapan. Okey, jawapannya adalah ya, boleh. Perubahan tingkah laku ni boleh berlaku secara cepat apabila seseorang itu boleh untuk berubah. Okay, next. Next. Okay. Be realistic of what you can change. Focus on key risky behaviors. Keep it simple and actionable. Okay, maksud ayat dia ni, memang saya cakap tadi boleh berubah sekiranya seseorang itu tu mampu untuk berubah. Okay, cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan bila kita buat sesuatu aktiviti, saya fokuskan kepada HP ni lah, pasti kita akan jumpa banyak masalah, beribu masalah. Tapi kita memang ada rasa macam kita nak selesaikan semua masalah, kan, betul? Tapi kena ingat, kita tak boleh nak selesaikan kesemuanya. Tak semua masalah kita boleh selesaikan on the spot. Okay, kalau contoh ada 10 masalah, tak semestinya kita boleh selesaikan semua 10. Mungkin kita boleh selesaikan 3 ataupun 4 terlebih dahulu. Yang selebihnya mungkin kita boleh berbincang, mungkin kita boleh membuat perbincangan dengan masyarakat kampung, masyarakat komuniti tu. Baru kita fikirkan balik sama ada kita boleh, macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Sebab itu keep it simple and actionable. Pastikan ianya simple, senang dan boleh dibuat, boleh dilakukan. Okay, next. Okay, perubahan tingkah laku ni boleh dilakukan dan biasanya ianya didorong oleh ketakutan kepada penyakit. Ketakutan kepada penyakit. Okay, contoh yang paling ketara, saya bagi COVID-19 lah.
yang terjadi pada 2020 lebih kurang 2020-2021. Okey, masa COVID-19 melanda, semua orang pakai mask. Semua orang takut nak keluar rumah. Sebab apa? Takut kepada penyakit, takut kepada COVID. Okey, mereka nak keluar pun, kalau memang terdesak nak keluar pun, mereka akan keluar pakai mask dan juga hand sanitizer. Pasti tuan-tuan dan puan-puan pun rasa benda yang sama kan? Masa COVID, nak keluar pun takut. Takut berjangkit, takut menjangkiti orang lain. Jadi kita kalau nak keluar atau urusan penting pun kita akan pakai mask, pakai hand sanitizer. Okay. Sebab tu saya cakap perubahan tingkah laku ni dia boleh berubah. Apabila seseorang itu mampu untuk berubah dan juga didorong oleh ketakutan kepada penyakit. Macam COVID-19, lebih kurang macam tu. Okay, next. Okey, walaupun begitu, terdapat beberapa kesilapan yang kita lakukan semasa kita membuat hygiene promotion. Okey, antaranya kita terlalu fokus kepada one way message. Komunikasi satu hala tanpa kita mendengar. Okey, kita banyak menyuruh ataupun kita banyak suruhlah orang kampung ni buat itu, buat ini, tapi kita tak dengar feedback daripada mereka. Kita tak dengar feedback daripada orang kampung tersebut. Padahal komuniti orang kampung ni lagi faham masalah yang terjadi di kampung mereka tersebut. Itu merupakan one way communication lah, one way message. Bila kita lakukan komunikasi satu hala, one way message ni, secara tak langsung kita akan membuat material, promotional material macam poster, pamphlet. Tapi tak selari dengan masalah yang berlaku dekat kampung tu. Macam contoh, kita pergi buat survey. Kita survey dekat kampung tu, kita pun assume sendiri. Kampung ni masalah diarrhea. So kita buat pamphlet, kita buat poster berkenaan dengan cara untuk mencegah, cara untuk mengurangkan risiko malaria pula, diarrhea, sorry. Tapi bila ditengok balik, bila hari pelaksanaan tersebut, rupa-rupanya bukan diarrhea masalah utama, tapi denggi. Sebab tu penting kena ada two-way communication, two-way message ataupun komunikasi. Kita bagi cadangan, tapi masa yang sama kita dengar cadangan kita dengar luahan, kita dengar masalah daripada orang kampung tersebut. Okay, next. Okay, ini pula merupakan antara apa yang kita tak terlalu fokuskan. Saya cuma ambil 1-2 contoh sahaja. Okay, salah satunya adalah kita tak terlalu fokus untuk mendengar dan membuat perbincangan bersama orang ramai, bersama orang kampung. Ini berkait rapat dengan yang too much focus on tu, yang one way message without listening. Apabila kita tak terlalu fokus untuk dengar dan membuat perbincangan dengan orang ramai, terutamanya orang kampung ni, jadi kita secara tak langsung kita akan menggunakan kaedah ataupun alatan komunikasi yang salah, yang tak sepatutnya, yang tak berkesesuaian. And then, lepas tu kita juga tak fokus kepada operasi dan maintenance terhadap fasiliti tersebut lah. Macam kita boleh kaitkan dengan tandas tadi. Tandas tadi kita tengok kalau dari sudut HP tak ada sumber air, nak basuh tangan kat mana. Tapi kita terlupa, kita tak tengok benda yang lagi penting macam pintu tak ada. Bila pintu tak ada, privacy tak ada. Lepas tu ruangan sempit, tak memberi keselesaan kepada pengguna. Lebih kurang macam itulah. Okay, next. Okay, hygiene promotion ni merupakan satu program yang berintegrasi dengan servis yang lain.
Okey, maksud saya HP ni bukan program yang stand alone. Bukan aktiviti yang bergerak sendiri. HP pun boleh bekerjasama dengan sektor-sektor lain. Okey, seperti contoh yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam slide. Antaranya ada Psychological Social Support Activities ataupun MHPSS bersama kanak-kanak dan juga orang dewasa. Ada juga HP ni boleh bekerjasama dengan dengan sektor vector control. Dan last sekali boleh bekerjasama untuk medical treatment ataupun semasa pemeriksaan kesihatan. Okey, untuk psychological support ni macam MHPSS biasanya kita bagi sokongan sosial, sokongan support lah, sokongan sosial, psychological social terhadap kanak-kanak, and then kita boleh selitkan juga beberapa aktiviti hygiene promotion untuk dilakukan kepada kanak-kanak tersebut. Okey, untuk vektor pula, untuk vektor kita boleh selitkan juga aktiviti untuk kita untuk educate orang kampung. Kita pergi approach dengan KKM. Kita boleh buat sekali program dengan KKM, joint program dengan KKM untuk kita menyebarkan awareness, educate orang kampung. Seperti contoh denggi, biasanya denggi lah. And then last sekali semasa pemeriksaan kesihatan. Untuk pemeriksaan kesihatan ni biasanya tim pemeriksaan kesihatan akan lakukan pemeriksaan terhadap golongan ibu bapa lah. Dan biasanya ibu bapa ni akan membawa anak, baby, kanak-kanak, remaja. Semasa golongan ibu bapa ni dia melakukan health service ni, medical treatment ni, di masa yang sama tim hygiene promotion boleh buat aktiviti terhadap anak-anak ibu bapa ni sementara menunggu mereka siap buat medical treatment. Okey, faham Next. Okey. Bagaimana kita nak lakukan program hygiene promotion in emergencies ini? Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam slide, okey, ini adalah HP box. Okey, HP box dalam standard IFRC, International Federation of Red Cross, HP box dia ada 3 jenis iaitu A, B dan juga C. Okey, dekat Malaysia ni dah ada sebenarnya HP box yang dah di-contextualize lepas kita lakukan beberapa aktiviti yang berkesesuaian terhadap orang kampung. Okey, ni antara barang-barang yang ada dalam HP box. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Kita ada macam alat tulis, kita ada beberapa keping gambar gambar macam vektor, lalat, nyamuk, tikus. Kita juga ada beberapa keping macam tools, triple sorting. Ada juga prop untuk dilakukan. Kalau prop ni biasanya kita lakukan untuk buat role play. Saya takkan dedahkan semua. Kita tunggu, tuan-tuan dan puan tunggu untuk face to face training, baru tuan-tuan dan puan akan belajar apa itu triple sorting, role play yang saya cakap tadi tu. Okay, next. Okay. Okay, yang tuan-tuan dan puan tengok dalam slide, triple sorting, pocket chart voting, glow germ, beat the germ. Ini semua merupakan tools yang kita gunakan dalam hygiene promotion untuk komuniti. Apa itu triple sorting? Apa itu pocket chart voting? Apa itu glow germ? Apa itu beat the germ? Mungkin ada yang di antara tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar pasal tools ni, triple sorting, glow germ, dan juga pernah lakukan terhadap komuniti, tapi ada juga yang first time, yang pertama kali dengar apa itu triple sorting,
Apa tu pocket chat voting? Low germ ni apa? Feed the germ ni apa pula? Nampak macam makcik-makcik je main-main semua tu. Tak apa. Nanti face to face training, tuan-tuan dan puan-puan akan tahulah apa itu semua yang saya cakap. Okay, next. Okay. Ini merupakan key hygiene promotion related resource. Okay. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk ketahui dengan lebih lanjut, okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh layari laman web Watson Mission Assistant. Okay. Tak pun boleh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh search dalam Google, type je Watson Mission Assistant, dia akan keluar. Okay, sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak download ataupun nak baca secara online pun tak ada masalah. Sama juga IFRC WASH Guideline for Hygiene Promotion in Emergency Operations. Yang ni ada dalam slide yang awal-awal tadi. Okay, next. Okay, kita masuk kepada key message. Okay, key message yang pertama. Don't assume. Jangan pernah kita anggap ataupun jangan rasa yang kita ni serba tahu. Jangan anggap walaupun kita pernah masuk kampung tu, tapi jangan kita serba tahu lah. Jangan kita menganggap bahawa kita ni serba tahu. Cuba bercakap dan dengar masalah-masalah daripada penduduk yang terjejas tersebut. Okay. Yang kedua, software and hardware activities need to go hand in hand. Maksudnya, software dan hardware ni perlu bergerak seiring. Apa itu software? Apa itu hardware? Okay. Software ni dia merupakan satu education teknik ataupun approach. Dia macam hygiene promotion. Itu merupakan software. Hardware ni pula merupakan barang-barang macam water filter, water filtration, water process, kurang macam tu. Tak apa. Nanti face to face training kita akan belajar dengan lebih lanjut apa itu software, apa itu hardware. Dan juga software dan hardware ni dia bergerak seiring bersama-sama dengan sektor yang lain seperti health and logistik. Okey, yang ketiga, kita ni sebagai team hygiene promotion, macam yang saya cakap tadi, hygiene promotion ni bukan stand alone activity. Bila kita buat program untuk kita elakkan gap ataupun kita elakkan kita overlapping dengan sektor yang lain. Macam contoh, sektor health dia buat aktiviti dekat kampung tu. Tapi tak cukup ahli. Jadi kita cuba penuhkan. Dan juga overlapping. Overlapping ni dia macam kita nak buat program HP dekat satu kampung. Tapi bila kita pergi bercakap dengan district officer, pegawai tanah, dia cakap dah ada NGO lain yang datang buat program yang sama. Jadi kita tak perlulah buat aktiviti yang sama juga untuk berulang kali. Okey, seterusnya kita memerlukan hygiene promotion untuk mengubah perilaku yang berisiko. Macam yang saya boleh relate dengan 3 tingkah laku yang berisiko yang slide yang awal tadi. Salah satu yang macam tidak membasuh tangan menggunakan sabun, pembuangan sisa najis di tempat yang tak sesuai dan juga pengendalian air yang tak selamat. Okay. Next. HP messaging needs to be simple, target and calls people to action. Okay. Message hygiene promotion kepada komuniti ni kenalah simple, bertujuan dan kita boleh menggerakkan komuniti untuk bertindak. Dan juga last sekali, kita gunakan sumber-sumber yang ada macam survey, assessment questionnaire, okay. Macam pamphlet ke poster, kita jangan membuat satu benda yang baru tanpa kita ketahui masalah yang betul-betul berlaku di sesuatu tempat. Macam contoh, kita dah ada poster pasal denggi.
Tapi kita nak buat satu poster yang baru, tapi kita tak pergi berbincang dengan orang kampung. Apa masalah yang sebenarnya berlaku. So kita tak boleh buat macam tu lah. Kita guna apa yang ada, yang kita gunakan sumber yang ada yang boleh diguna pakai. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada sahabat saya, Encik Alif Arfan. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, terima kasih atas maklumat yang dikongsikan oleh Encik Yusriman Aiman serta pandangan tuan-tuan dan puan yang telah diberitahu yang tentang HPIE lah. Saya tengok di ruangan chat ni ada penyertaan yang aktif dan banyaklah komen-komen yang diberikan. Sekarang kita akan beralih kepada sesi Q&A, soal jawab. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, anda boleh mengangkat tangan di ruangan tim ni, dia ada tempat raise hand. Sekiranya ada soalan dan boleh unmute mic anda untuk bertanya soalan. Dan kepada tanyakan soalan kepada speaker lah. Dan jika anda tidak mahu gunakan mic, anda boleh juga bertanya soalan melalui chat box yang disediakan. Okey, ada apa-apa soalan untuk ditanyakan kepada Encik Sulaiman? Mungkin nak tanya berkenaan promosi kebersihan, apa aktiviti yang biasa dijalankan. Okey, silakan. Kita bagi masa 15 minit untuk sesi soal jawab kalau ada. Boleh raise hand dan tanyakan soalan ataupun boleh type soalan di ruangan chat. Okey, ada soalan, beberapa soalan di ruangan chat. Soalan pertama, HP box easy to obtain. Adakah kotak promosi kebersihan ni senang untuk didapatkan? Macam mana Encik Yusriman boleh jawab ke kita nak kumpul soalan semua dulu, nak terus jawab semua? Silakan Encik Yusriman. Okey, banyak soalan ni. Saya cuba untuk menjawab soalan-soalan yang saya boleh jawab. Okey, HP box, is it easy to obtain or not? Okey, macam saya cakap tadi, HP box ni kita kena contextualize dulu. Dan dengan macam saya cakap tadi, kena contextualize dulu. Jadi dia tertumpulah kepada kalau kita perlukan untuk menggunakan HP box tu, maksudnya kita perlulah untuk HP box tu. Okey. Next soalan. Okay, soalan kedua, adakah haji promotion lebih tertumpu kepada golongan kanak-kanak ataupun dewasa, Encik Yusriman? Okey, hygiene promotion ni dia lebih tertumpu kepada golongan kanak-kanak ataupun dewasa. Itu soalannya. Kita boleh lakukan hygiene promotion ni kepada semua golongan sebenarnya. Tidak hanya tertumpu kepada golongan kanak-kanak sahaja ataupun golongan dewasa sahaja. Bergantung kepada jenis-jenis macam tools ataupun aktiviti. Macam contoh, hand washing. Kalau hand washing, memang biasanya kita lakukan aktiviti hand washing ni untuk anak-anak. Sebab biasanya ni pengalaman saya, pernah saya buat aktiviti hand washing dengan golongan remaja jugalah.
And then ada yang participate, ada juga, ada yang ikut join tapi dia lebih ramai yang malu. Kalau budak-budak ni kita kena faham satu, budak-budak ni sifat dia nak bermain. So kita kena set dalam mind kita ni, kita kena bermain dengan budak-budak. So hand washing ada cara dia untuk kita tarik minat budak-budak. Okay. Dia haji promotion ni bergantung kepada aktiviti dan juga tools jugalah untuk kita lakukan kepada golongan sama ada kanak-kanak ataupun dewasa. Okay, next. soalan yang ketiga. Kan ada jawapan lagi? Okay, soalan ketiga berkenaan dengan bilakah masa yang terbaik untuk melakukan H2H ni mungkin health and hygiene, kesihatan dan kebersihan dalam masa bencana. Bilakah masa terbaik dia untuk lakukan? Bilakah masa terbaik untuk melakukan hygiene promotion ni dalam masa bencana? Mungkin ada antara team member saya yang boleh jawab juga soalan. Saya Okay, cuba dalam jawab. ni kita ada core team juga Dan boleh ataupun take senior. note. Health and hygiene. Boleh skip dulu soalan ni. Mungkin lepas ni akan ada core team ataupun senior yang akan jawab. Soalan selanjutnya, bilakah masa terbaik untuk lakukan dekat mana je hygiene promotion ni kerap dilakukan? Biasanya kita buat dekat mana hygiene promotion ni, Encik Sulaiman? Kejap saya cuba recall balik. Okay, baik. Okay, dipersilakan Tuan Jerome. Mungkin boleh diulang soalan dia tadi, Liv? Okay, soalan dia, bilakah masa terbaik untuk melakukan hygiene promotion, health and hygiene ni dalam masa bencana? Okey, biasanya kita akan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang berada normally di Malaysia di pusat pemindahan kan. So bila mana kita bekerjasama seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga KKM yang berada di pusat-pusat pemindahan ataupun pusat-pusat pengungsian di mana terdapatnya masyarakat dikumpul akibat bencana, dan juga bilakah masa yang sesuai apabila terdapat kes-kes yang meningkat. Sebagai contoh, kes-kes yang dilaporkan peningkatan kes diarrhea di satu-satu kawasan atau di satu-satu lokasi, menunjukkan peningkatan kes-kes diarrhea tersebut. So maka di situ kita mengambil kira itu adalah merupakan peluang terbaik ataupun di mana ataupun masa yang sesuai untuk kita menyokong KKM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat di pusat pemindahan atau di mana juga pusat pengungsian untuk melakukan hygiene promotion. Yep, thank you. Okay, terima kasih Cik Jerome. Ataupun ada soalan ni saya rasa saya boleh jawab sendiri. Water dan sanitation ni sama tak dengan topik hari ni? Topik hari ni berkenaan dengan hygiene promotion yang mana termasuk juga dalam WASH, water sanitation and hygiene, singkatan dia. Jadi water sanitation dan hygiene ni pun termasuk, yang topik ini pun termasuk juga dalam topik WASH.
Okey, ada juga soalan dengan ada masalah tak dalam penggunaan bahasa? Mungkin kalau pergi ke kampung ataupun luar negeri, ada masalah tak? Cik Seriman masih dalam talian ataupun sesiapa ingin menjawab? Okey, tak apa, saya cuba jawab. Okey, kalau bab masalah dalam penggunaan bahasa ni, dia sebenarnya bukan lebih kepada bahasa, dia lebih kepada logat. Macam contoh, kalau dia barrier language lah, orang cakap barrier language. Okey, yang ni biasa terjadi bila kita pergi sebagai contoh, buat aktiviti di Kelantan, di kawasan kampung Kelantan. So, biasa orang kampung Kelantan ni dia memang tak faham bahasa luar. Ada juga yang difaham, tapi tak banyak. So, kita punya barrier language ni, kita gunakan bahasa sebagai contoh, kita guna bahasa luar. Kita nak bercakap dengan masyarakat kampung di pedalaman, di Kelantan. Tapi dia tak faham. And then, bila dia bercakap pula, dia cakap dalam logat Kelantan, kita pula yang tak faham. Itu merupakan salah satu masalah dalam penggunaan bahasa lah. Barrier language orang cakap. Jadi yang untuk solution dia, kita kena ada penterjemah ataupun translator lah, yang senang sikit. Okay, thank you. Okey, terima kasih Cik Sulaiman. Mungkin bersedia terus jawapan untuk soalan ni. Ada dua soalan ni rasa berkaitan. Dekat mana haji promotion ni kerap dilakukan dengan dan apa aktiviti dia yang biasa kita buat. Dan jawapan berkenaan kenapa topik berkenaan potong kuku ataupun kerak kuku tak dimasukkan dalam promosi kebersihan. Sebenarnya dan topik promosi kebersihan yang kita sampaikan kepada masyarakat banyak topik dia. Dan terima kasih untuk carangan. Mungkin kita boleh masukkan dalam pamphlet point ni untuk potong kuku pun antara kebersihan jugalah di samping basuh tangan. Cik Sima boleh jawab berkenaan jawapan ni, dekat mana yang kerap kita buat haji promotion dan apa aktiviti yang biasa dilakukan? Boleh Cik Yusriman? Apa soalan tadi? Dah jawab ke soalan ni? Dekat mana biasa dilakukan haji promotion dengan apa aktiviti yang biasa dilakukan? Untuk aktiviti apa yang biasa dilakukan semasa haji promotion, kalau ikut saya punya pengalaman lah, dekat mana tu dah jawab tadi. Ni saya cuba kongsi pengalaman sikit, aktiviti apa yang pernah dilakukan. Saya akan buatlah macam untuk kanak-kanak, kita akan buat program hand washing 10 jam. And then yang lain akan buat macam triple sorting ataupun pocket chart ataupun beat je macam tu. Okay. Adakah haji promotion merupakan aktiviti yang bergerak sendiri? Saya dah jawabkan soalan ni. Ke Cik Sulaiman? Dah cakap dah tadi, haji promotion ni bukan aktiviti yang bergerak sendiri, bukan aktiviti yang stand alone. Haji promotion ni dia bekerjasama dengan sektor-sektor yang lain macam health ataupun logistik. Okay, kebanyakan di chatbot ada juga tim-tim daripada continuous ni yang jawab terus di chatbot. Kita ambil soalan yang belum dijawab sahaja. Okay, bagi ruang satu soalan lagi yang terakhir untuk sesi kali ini. Sebelum kita tamatkan sesi, mungkin ada satu soalan lagi perlu dijawab yang boleh diberikan.
Okey, ini ada soalan. Ada tak apa-apa isu yang pernah timbul, khususnya isu berkenaan dengan gender terhadap WASH? Ni maksud tajuk PGI ni. Boleh jawab, Yus? Kalau tak boleh saya cuba jawab sendiri sebab PGI ni satu topik yang saya minat juga. Berkenaan gender, kita dalam tim Haji Promotion ni, kita selalu diingatkan dengan topik PGI iaitu Protection, Gender and Inclusion, di mana semua sukarelawan kita perlu belajarlah untuk kita terapkan gender. Contohnya, apabila kita melakukan sesi Haji Promotion, pernah pengalaman saya kita melakukan Haji Promotion di tempat pemindahan banjir. Kita datang, kita pun panggil komuniti. Komuniti yang kita dapati, semua komuniti yang turun adalah kanak-kanak dan remaja lelaki, tetapi tak ada remaja perempuan. Jadi kita sediakan juga sukarelawan perempuan saja untuk pergi dekat remaja perempuan. Jadi di situ kita mengincludekan segala aktiviti kita kepada semua jenis gender dan juga kepada yang kurang upaya. Contohnya warga-warga emas ataupun golongan OKU ataupun ibu mengandung, kita pun cuba terapkan aktiviti kita tu kepada semua golongan dalam kita punya aktiviti lah. Jadi termasuk juga gender, inclusion, protection. Okey, rasanya itu saja kot. Okey, Cik Sulaiman ada tertarik apa-apa soalan lagi untuk jawab? Okey, kalau tiada, ada lagi? Rasanya macam tak ada kot sebab semua pun dah dijawab dalam chat box tu. Okey, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas soalan anda dan penyertaan aktif yang sangat aktif ya di chat box ni yang ditunjukkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk menyertai grup WhatsApp webinar HPIE 2024 Kelantan untuk mendapatkan link Google Drive. Link tu akan diberikan di chat box nanti oleh sekretariat. Link tu untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan link Google Drive untuk ulang kaji balik apa yang dipelajari dalam topik HPIE tadi. Di mana dalam link tersebut tuan-tuan dan puan-puan boleh mencari rakaman webinar dan slide untuk PowerPoint tadi untuk diulang kaji. Berkenaan dengan sijil, tuan-tuan dan puan-puan akan menerima sijil setelah lulus kuis yang perlu tuan-tuan dan puan-puan jawab pada akhir webinar siri kedua nanti, pada Ahad nanti. Dalam kuis tersebut akan merangkumi key message ataupun akan merangkumi key message ataupun isi-isi penting. Link tak dapat lagi. Minta sekretariat send link dekat chat box. Dalam kuis yang akan diberikan nanti akan merangkumi key message ataupun isi-isi penting daripada pembentangan webinar 1 HPIE tadi dan webinar 2 yang akan datang pada Ahad nanti. Maka disarankan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk ulang kaji terlebih dahulu melalui PDF dan rakaman jika perlu sebelum anda semua mengambil kuis tersebut. Kami juga mengesyorkan untuk memuat turun dan membaca beberapa sumber rujukan lain, terutamanya garis panduan IFRC tentang HPIE seperti yang ditunjukkan dalam slide perbentangan Cik Usriman tadi. Dan anda semua perlu lulus ke semua kuis selepas webinar kedua untuk layak menyertai ataupun memohon latihan bersemuka yang akan dimaklumkan nanti. Akhir sekali sebelum saya mengucapkan selamat tinggal kepada anda semua, sila menonton webinar kami yang seterusnya yang akan berlangsung pada Ahad ini 10 Mac 8.30 petang waktu Kuala Lumpur KL. Ikhwan Mukhtar, Ikhwan Mukhtar telah hantar chat untuk grup WhatsApp. Sila sertai grup WhatsApp di ruangan chat. Topiknya untuk Ahad nanti adalah berkenaan MHM, Menstrual Hygiene Management, khususnya mengenai pengurusan haid secara bersih
Terlebih-lebih lagi waktu kecemasan, waktu bencana alam ataupun darurat, itu topik yang dipelajari akan tuan-tuan dan puan-puan pelajari pada Ahad nanti. Jika anda mempunyai sebarang soalan berkaitan dengan siri webinar ataupun latihan face to face yang akan datang, sila hubungi Tuan Muzaidin di email yang tertera di bawah. Jika anda telah menyertai grup WhatsApp yang telah disediakan oleh sekretariat, anda akan menerima link untuk webinar yang seterusnya. Tetapi jika anda tidak lagi menyertai, sila berbuat demikian dengan kadar yang segera. Sila tekan link yang disediakan di ruangan chat sekali lagi. Semoga yang terbaik untuk anda semua dan jumpa anda pada hari Ahad ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.